kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara itu kita dapat menggapai libtigha'i mardatillah, dapat menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita yang utama. Bukan kita hadir ni nak dengar ceramah kempen sempena pembubaran parlimen menuju kepada pilihan raya umum ke-15. Tidak. Ceramah malam ni tak ada siapa seorang pun atas pentas ni yang nak jadi calon, yang nak minta dipangkah. Bukan dengan tujuan politik, bukan dengan tujuan nak mencari keuntungan diri untuk duniawi. Tidak. Tetapi tujuan pertemuan kita pada malam ini jelas untuk apa dia? Mensahirkan kecintaan kita kepada junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak lama masa dibagi kepada saya kena berhenti sebelum jam 11. Sebab permit kita sampai pukul 11. Sewa dewan pukul 11 kot. Tak apa, hak lebih saya bayar. Jadi tajuk yang dibagi kepada saya ni untuk kita kupas malam ni berat sebenarnya tuan-tuan. Persiapan umat dalam menghadapi dunia di akhir zaman. Ini tajuk yang sangat dahsyat. Tajuk ni saya nak ulas dan saya nak kupas pun agak sayau dan bimbang. Sebab apa dia? Sebab saya pun belum pasti terlepas dan berjaya untuk menghadapi fitnah dan mihnah akhir zaman ni. Hak bercakap ni pun belum tentu selamat. Hak bercakap ni pun belum tentu tergelincang. Kalau tergelincang, na'udzubillah. Bila sebut tentang akhir zaman, ini adalah zaman yang sangat dahsyat, yang dibimbangi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dikhawatiri oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan sangat dirisaui oleh para alim ulama. Sebab tu para salafus soleh dulu ni ada yang meminta doa kepada Allah agar jangan bagi mereka bertemu dengan zaman ini. Sebab apa dia? Ini zaman yang sangat-sangat dahsyat. Dalam bahasa dia panggil amat-amat dahsyat. Ini zaman dia, akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni sangat hebat. Sebab itu di akhir zaman ni maklum-maklum dah tak tahu dah siapa benar, siapa salah, yang mana benar, yang mana salah. Akhirnya kita ni meneka di dalam kesamaran. Yang ni tajuk lagu Ibnu Riza, meneka dalam kesamaran. Siapa benar, siapa salah, Iwan Dangdut punya lagu. Ni lagu akhir zaman lah. Lah ni kalau kita tengok macam-macam isu ni, kita tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Setuju ke tak? Tak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Baca dalam sosial media macam ni, realiti dan hakikat melain. Ni zaman dia tuan-tuan. Yang inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, akan lahir satu zaman makanan yang dijamak oleh umat pada waktu itu bukan lagi zikir tetapi adalah fitnah. Ni dia. Beza lah ni, sama ada kamu nak menjamah zikir, sama ada kamu nak menjamah selawat, ataupun kamu nak menjamah fitnah. Ini zaman dia tuan-tuan. Sebab itulah program yang macam ni jangan jadi program tahunan sebenar Maulidur Rasul ya. Kena buat kerak. Ni kita dah buat qasidah ni, orang tanya saya, Ustaz, macam mana qasidah ni Ustaz? Saya kata lebih baik dengar lagu qasidah daripada dengar lagu lain. Dua kalut apa? Tadi depa qasidah. Ada hak Arab, ada hak Melayu. Hak Arab kita hangguk, hak Melayu kita faham. Dengar tadi qasidah kita tadi ni. Semua tu duk puji Nabi, bukan maki Nabi, puji Nabi. Bila puji Nabi, apa yang kita kalut?
Bila puji Nabi, apa yang kita risau tuan-tuan? Kalau kita puji sama-sama manusia pun dapat pahala, apatah lagi memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma beza kita puji manusia dengan puji Nabi. Beza, ulama kata. Kita puji manusia, manusia tu mulia. Saya puji orang ni. Contoh, saya puji bini saya. Yang mulia adalah bini saya, sebab hasil daripada pujian saya memuliakan dia. Tapi kita puji Rasulullah, kemuliaan tu bukan pada Rasulullah, tetapi berbalik kepada kita. Orang yang puji Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah. Kita puji manusia tu, dia tu jadi mulia. Kita puji pemimpin, pemimpin jadi mulia. Kita puji Rasulullah, kita jadi mulia. Orang tanya saya, Ustaz, ni kita nak buat Maulidul Rasul ni macam mana? Buat dah. Dulu ada orang duk kata bid'ah lah, tak apa nak dengar dah bid'ah tu pun. Kebatilan tidak dapat ditegakkan, tuan-tuan. Saya nak abang, jangan takut untuk menegakkan kebenaran. Kerana kebenaran, kalau kamu tidak tegak pun, dia pasti akan tertegak. Kebatilan, kalau kamu tak ranak pun, dia mesti tertunduk. Kebenaran, pilihlah nak duduk dalam golongan yang benar ataupun yang batil. Dulu kita ada dengar orang tu tak bagi buat, orang ni tak bagi buat. Last sekali puak yang tak bagi buat tu belah nak buat dah. Cuma dia tak namakan Maulidul Rasul, dia nama Zikrul Rasul. Tak apalah, buatlah macam mana pun. Orang tanya siapa yang nak kena buat. Zaman sahabat dulu tak buat pun, zaman Rasulullah tak buat pun. Kita jawab mudah, zaman Rasulullah dan zaman sahabat mereka dah kenal Rasulullah. Yang masalah zaman lah ni, tak ada buat program macam ni pun dia tak kenal Nabi. Dia lebih kenal babi daripada Nabi. Kalau tak buat lagi lingkup. Boleh keluar sudah, dia lega sikit lah. Tidak dia macam berak tik tak mau keluar, macam semelik tu. Bagi sebiji dia keluar lagu tu tak apa. Kalau kita duk buat majlis Maulidul Rasul ni pun, orang masih tak kenal Nabi. Bayangkan kalau kita tak buat, lagu mana masyarakat dan umat pada waktu tu? Cuba bayangkan, kalau kita tak buat, umat waktu tu macam mana? Ni tuan-tuan ni, bawa budak-budak ada halus ni. Ni yang bos sekolah rendah ke sekolah menengah? Umur apa ni? 8 tahun. Sorang-sorang abang-abang semua kau Ustaz dah dengar. Okey. Okey, 8, 9, 6. 10. Okey. Okey. Pantang tanya kau nak jawab dah. Nak cakap dah cikgu duduk belakang. Saya tuan-tuan, biar budak-budak ni duduk depan ni, saya suka dia nak ingat mampu fikir budak-budak. Hak yang pelik kalau tuan-tuan ingat. Hak tu pelik, budak-budak ingat. Bukan dia nak pelik, biar dia nak buat apa pun. Dia duduk dalam masjid, dia duduk berlari. Budak-budak. Kita dulu pun buat. Budak-budak biar dia nak buat apa buat. Cuma kawal. Takut dia pun main rampas mic lah tu lah. Dia dengar lama sangat, dia kata orang tua dia cakap lama, dia main rampas mic jahanam. Biar kat dia. Ni dia nak besar ni, hampa nak main-main jangan duk ingat